salam sejahtera dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Ogos 2021 bersama saya Viviana Lena Igai. Memulakan berita tengah hari dengan situasi semasa kes COVID-19 di Sarawak dengan sebanyak 578 kes positif baharu dilaporkan pada Ahad. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memaklumkan kesemua kes dilaporkan di 23 daerah di Sarawak menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 77,306 kes. Daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes-kes positif adalah seperti berikut. Sementara itu, kenyataan sama juga memaklumkan terdapat dua kluster baharu iaitu kluster Kandis Pantuk Sri Aman dan kluster 511 Sentosa Kuching. Turut diisytiharkan penambatan satu kluster iaitu kluster Sungai Sebetan Seratok setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 85 kluster. Dalam pada itu, berikut merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan dan penambatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Laporan seterusnya, Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyin Jaong telah menyempurnakan simbolik penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Kampung Pichin. Cek berjumlah RM522,000 itu diserahkan kepada 32 penerima yang mewakili gereja, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, kelab serta persatuan di kawasan Tebeduk. Simbolik penyerahan turut disaksikan oleh Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak, Dr. Simon Sinang Bada, Pegawai Daerah Serian Lim Hock Meng serta Pegawai Daerah Tebeduk Joseph Liao. Dato' Amar Michael Manyin yang juga adun Tebeduk dalam ucapan ringkasnya turut berpesan agar semua penerima menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin. Berikut pula, sumbangan dan jasa anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dalam masyarakat amat dihargai terutama ketika berdepan pandemik COVID-19. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, peranan anggota rela sama seperti pasukan keselamatan lain yang menjaga keselamatan masyarakat termasuk mengurangkan kadar jenayah. Adun senadin itu menambah, golongan belia sangat digalakkan menyertai pasukan rela bagi membantu menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat setempat. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan sumbangan bahan keperluan makanan dan peralatan kesihatan program Ziarah UKAS di Dewan SUPP Cawangan Senadin Miri. Seramai 50 orang anggota rela Permajaya menerima bantuan tersebut sebagai penghargaan kepada perkhidmatan yang diberikan sepanjang pandemik COVID-19. Masih berkaitan dengan program ziarah UKAS di kawasan Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, antara penerima terdiri daripada golongan yang kurang berkemampuan, warga emas mahupun orang kelainan upaya yang dipilih oleh setiap pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK termasuk yang telah dikenal pasti oleh pihak UKAS sendiri. Sumbangan berupa bekalan makanan asas, pelitup muka dan cecair pembersih tangan itu disampaikan secara simbolik oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU berangkap adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Datuk Dr. Abdul Rahman ketika ditemu bual mengucapkan tahniah kepada UKAS serta kerajaan negeri di atas usaha tersebut. Ini adalah satu usaha yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Sarawak melalui UKAS untuk menyampaikan bantuan makanan asas kepada golongan yang memerlukan bantuan seperti golongan dalam senarai Ji Gasih dan juga senarai Ji40. Jadi pihak UKAS untuk kawasan Dun Matramai telah pun mengenal seramai 200 orang penerima. Dan yang lainnya akan disampaikan oleh petugas-petugas kita, sukarelawan-sukarelawan kita termasuk dengan bantuan JKK untuk menyampaikannya kepada penerima di semua kampung, di ke semua 43 buah kampung
dan taman perumahan yang ada di kawasan Dun Mataraman. Manakala di Setakan, adunnya Dato' Amar Muhammad Ali Mahmud menyampaikan cek outright grant OG berjumlah RM115,000 kepada 19 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Pusat Hikmat Dun Setakan. Berikut merupakan senarai penerima cek tersebut. Sementara itu, Dato' Amar Muhammad Ali Mahmud dalam ucapan ringkasnya memohon kepada ketua masyarakat menggunakan peruntukan tersebut dengan baik serta mengikut keperluan dalam menganjurkan aktiviti masing-masing. Pada majlis yang sama, beliau yang prihatin dengan nasib seorang orang kelainan upaya OKU turut menghulurkan bantuan berupa kerusi roda kepada Rasidah Abang bagi meringankan beban serta memudahkan urusan hariannya. Sementara itu, di daerah Bau, Kerajaan Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR telah menyumbang dana berjumlah RM550,000 kepada 4 buah gereja di kawasan Dewan Undangan Negeri Tasik Biru. Antara gereja tersebut ialah seperti tertera. Sumbangan dana tersebut adalah bertujuan bagi kerja-kerja menaik taraf bangunan ke-4 gereja berkenaan. Berucap dalam majlis penyerahan cek UNIFOR di Gereja St. Mary Kampung Subah Bau, Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinep memberitahu Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dengan keperluan pelbagai institusi keagamaan di negeri ini. Perintah GPS mokat CM menang atau ingin peruntukan untuk agama-agama bukan Islam untukkan Kristian lah, Buddhis lah, Hindu lah, semua agama selain daripada Islam ingin peruntukan. Jadi itulah hasil apabila lagi pimpinan paguh, bijak ngatur rakyat. Sebab mudai ini aku pikir dai can dapat siap gereja ni juta mutu Arabnya agama seorang pokok. Doi dapat. Dalam pada itu, beliau turut melawat bangunan gereja-gereja yang akan dinaik taraf tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivian Alena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.